Majlis Convocation kedua College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Negara Brunei Darussalam telah berlangsung pada 23 hari bulan Oktober lalu di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Chancellor College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan berkenan berangkat ke majlis tersebut. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad selaku pengerusi Majlis Kupu SB dan Rais Kupu SB Ustazah Dr. Hajah Masnun. Penubuhan College Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB melambangkan mercu tanda keislaman yang unik dan memartabatkan pengajian perguruan ugama dan khazanah ilmu kitab surat Melayu. Majlis Convocation dimulai dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dikepalai oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Graduan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama Usuluddin Awangku Muhammad Amirul Aiman bin Pengiran Haji Marjuki kemudian mempersembahkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran iaitu surah Saba dari ayat 1 hingga ayat 6. Ke arah meningkatkan perkhidmatan akademik Kupu SB, beberapa perancangan telah dan akan dilaksanakan. Antaranya menawarkan program Doktor Falsafah Perguruan Ugama. Perkara ini dijelaskan dalam sembah alu-aluan Ustazah Hajah Masnun binti Haji Ibrahim. Mengenai dengan perkembangan dan kemajuan College Universiti, sukacita hamba ke bawah duli Tuan Patik menyembahkan bahawa dalam meningkatkan perkhidmatan akademik, pihak College Universiti telah memperolehi pengiktirafan dari Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan Negara Brunei Darussalam bagi program Doktor Falsafah Perguruan Ugama. Dengan pengiktirafan ini, College Universiti akan melangkah lebih ke hadapan lagi bagi menawarkan program Doktor Falsafah Perguruan Ugama yang akan bermula pada awal Januari 2013 insya-Allah. Dalam bidang kerjasama dan hubungan serantau dan antarabangsa, College Universiti alhamdulillah berusaha bersungguh-sungguh dalam melebarkan jalinan kerjasama di bidang ini. Program pertukaran pelajar dalam praktik mengajar yang telah dimulai pada awal tahun 2012 ini terus dipertingkatkan, bahkan telah meliputi pelajar-pelajar dari universiti-universiti yang belum mengadakan perjanjian persefahaman dengan College Universiti. Dengan adanya kemajuan teknologi pada hari ini, sistem dan kurikulum pendidikan ugama telah mengalami perubahan dan peningkatan. Pengetahuan mengenai ICT telah digunakan secara meluas, bukan sahaja sebagai alat dalam kaedah pengajaran, bahkan telah dimasukkan di dalam struktur kursus yang dipelajari oleh para pelajar. Sehubungan dengan ini, sukacita hamba ke bawah duli Tuan Patik menyembahkan bahawa College Universiti telah mengambil langkah inovasi membudayakan penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam. Pada bulan Mei 2012 yang lalu, College Universiti telah melancarkan pertandingan Rika Cipta Cakra Padat Multimedia Pendidikan Islam. Dalam perkara yang berkaitan, sebuah lagi pertandingan, yaitu Anugerah Inovasi Multimedia Pendidikan Islam, akan dilancarkan. Pertandingan dan anugerah ini merupakan pertandingan yang pertama seumpamanya diadakan di negara ini dalam bidang pendidikan Islam. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan mengurniakan titah.
Dalam titah ini, baginda menyeru para graduan untuk berusaha dengan gigih bagi meningkatkan kepakaran mereka dalam bidang pengajaran yang berwibawa. Ini titah baginda lagi, secara tidak langsung boleh meningkatkan kualiti sekolah-sekolah agama di negara ini. Baru-baru ini beta telah bertitah mengenai dengan Perintah Pendidikan Agama Wajib 2012 yang akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2013. Perintah ini mungkin saja tidak akan menepati sasaran jika kita tidak menyediakan guru-guru agama yang berkepakaran tinggi untuk menyokong pelaksanaan perintah tersebut. Kerana itu, Kupu SB perlulah melihat perkembangan ini sebagai satu amanah dengan menyediakan guru-guru yang diperlukan itu. Menyebut tentang guru agama ini, tugas mereka itu bukanlah setakat menyelesaikan rutin harian semata-mata, tetapi turut menjadi lebih penting ialah dapat menyuntik kesedaran murid-murid mereka sehingga menjadi benar-benar manusia yang bertakwa dan beramal soleh. Inilah kewajipan utama Kupu SB itu. Beta difahamkan, Kupu SB telah menawarkan program-program akademiknya sebagaimana juga pusat-pusat pengajian tinggi lain menawarkannya seperti ijazah sarjana muda, ijazah sarjana diploma lepas ijazah dan diploma tertinggi. Malah beta juga difahamkan, Kupu SB juga akan menawarkan ijazah Doktor Falsafah Perguruan Agama pada awal tahun depan. Pada asasnya, beta juga turut melihat rancangan ini memanglah bagus. Tetapi sedikit peringatan, janganlah rancangan saja yang bagus, bahkan natijahnya juga mestilah sama-sama bagus. Maksud beta, jika ada kelulusan, mesti ada pula peningkatan. Dan semakin tinggi kelulusan itu, sepatutnya semakin tinggi juga tahap kemampuan barulah berbaloi kelulusan tersebut. Beta turut gembira Kupu SB sejak penubuhannya hingga sekarang sering dilihat menganjurkan persidangan dan seminar peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Di samping aktif menjalin hubungan persefahaman dengan pusat-pusat pengajian tinggi luar negara. Ini juga adalah baik, asalkan saja tidak mengabaikan prinsip berhati-hati dari dimasuki oleh pengaruh-pengaruh yang tidak sebulu dengan kita. Peringatan ini bukan untuk Kupu SB sahaja, tetapi juga untuk semua pihak yang ada kaitan dengan perkara-perkara akademik dan ilmu. Pada masa ini, terdapat semacam kecenderungan memanggil penceramah-penceramah daripada luar. Ini juga pada asasnya adalah baik, tetapi ia akan menjadi tidak wajar apabila kita mengambil ringan tentang topik-topik ceramah dan siapa penceramahnya. Kita perlu melihat dulu apakah relevannya kepada Brunei satu-satu topik ceramah itu dan penerimaannya kelak oleh orang-orang Brunei. Jika topik dan penerimaan itu mungkin merugikan Brunei atau bertentangan dengan kepentingan Brunei, maka tidakkah di sini kita lebih baik jangan melibatkan diri dengannya. Kerana banyak lagi isu atau perkara boleh dijadikan pilihan yang sesuai. Langkah ini titah baginda lagi bukanlah untuk menyekat perkembangan akademik, tetapi ia dianggap munasabah dan sihat untuk menyangga berlakunya perkara-perkara yang tidak diduga. Turut menjadi penting, malah utama kepada Kupu SB juga, ialah bidang kajian dan penyelidikan ilmiah. Kerana belumlah dianggap berjaya sesebuah pusat pengajian tinggi itu
kalau ia belum atau tidak menerokai bidang ini. Untuk Kupu SB, bidang pendidikan saja, khasnya pendidikan agama, adalah terlalu banyak isu boleh dikaji. Misalnya, mengapakah pendidikan agama itu dianggap penting dan malah wajib untuk dipelajari? Dari segi apakah ia penting itu? Dan kalau betul ia penting, mengapakah Brunei sampai tercicir 50 tahun tidak mewajibkannya? Dan apakah kesannya dari 50 tahun ia tidak diwajibkan itu? Ini semua perlu kepada kajian supaya kita tahu kelemahan, kekuatan, kekurangan dan kelebihan kita dan kemudian merumuskannya sebagai bahan ilmiah yang lengkap dengan saranan-saranan, cara dan panduan bagaimana ia hendak diperbaiki. Ini baru satu contoh dari sekian banyak isu. Cubalah fikirkan dan teroka dalam bentuk kajian ilmiah. Untuk akhirnya, beta tidak lupa mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak berkenaan di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan ini, khasnya kepada pengerusi dan ahli-ahli Majlis College Universiti, rais, pegawai-pegawai utama, staf akademik, pegawai pentadbir dan seluruh kaki tangan College University di atas segala sumbangan dan khidmat mereka yang dicurahkan. Semoga Allah jua yang akan membalas mereka dengan rahmat-Nya. Amin. Kebawah Dunia Maha Mulia seterusnya berkenan menggunakan titah pengurniaan ijazah sarjana, sarjana muda dan diploma-diploma. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta kurniakan ijazah dan diploma kepada tiap-tiap graduan yang namanya disenaraikan di dalam buku Majlis Convocation kedua College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, tahun 1433 Hijrah 2012 Masihi. Seramai 181 graduan telah menamatkan pengajian mereka di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan bagi sesi 2011-2012. Dari jumlah tersebut, seramai 8 orang penerima ijazah sarjana perguruan agama fiqh, 3 orang menerima ijazah sarjana perguruan agama penyeliaan, 64 penerima ijazah sarjana muda perguruan agama, 44 menerima diploma perguruan agama lepasan ijazah dan seramai 62 menerima diploma tertinggi perguruan agama. Sejak memulakan program pengajian pertamanya pada bulan Ogos 2007, kolej ini telah berhasil mengeluarkan lebih kurang 633 graduan di pelbagai bidang. Ketika ini, Kupu SB mempunyai 3 buah fakulti, iaitu Fakulti Usuluddin, Fakulti Syariah dan Fakulti Pendidikan, di samping 5 buah pusat antaranya Pusat Ilmu Teras, Pusat Bahasa dan Pusat Multimedia dan Teknologi. Ilmu pengetahuan yang mereka perolehi semasa mengikuti pengajian ini diharap akan dapat diterapkan ke dalam perkhidmatan mereka sebagai seorang guru agama yang berperanan sebagai pendidik anak bangsa. Selain itu, mereka juga berperanan dalam sama-sama memikul tanggungjawab mempertahan, memperteguh dan menguatkan amalan dan penghayatan beragama di kalangan penduduk negara ini. Ilmu dan semangat juang para guru juga perlu diperkembangkan dan diperbaharui untuk disebarkan semula kepada para pelajar, khususnya dan masyarakat amnya.
Di samping itu, kemahiran dalam pengurusan sekolah dan tingkah laku para pelajar juga memerlukan pengawasan yang terperinci. Memandangkan situasi seperti ini tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Perkara ini adalah bertepatan dengan misi KUPU SB, iaitu memertabatkan pengajian perguruan agama bagi melahirkan pendidik berjati diri melalui pengintegrasian ilmu latihan, kajian, perkhidmatan, keterampilan dan penggunaan teknologi berasaskan prinsip-prinsip Islam, konsep Melayu Islam Beraja dan falsafah pendidikan negara. Untuk memberkati majlis, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum. Kejayaan yang diperolehi oleh para graduan setentunya menjadi satu lonjakan motivasi bagi para graduan untuk terus berusaha dengan lebih gigih lagi apabila ditawarkan untuk berkhidmat dengan apa jua jawatan yang ditawarkan, sama ada di sektor kerajaan maupun sektor swasta. Sempena dengan majlis convocation kedua College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan ini, Kebawah Dunia Mahamulia juga berkenan melancarkan anugerah inovasi multimedia pendidikan Islam dan buku-buku terbitan terbaru serta merasmikan pameran pertandingan Reka Cipta Cakrapadat Multimedia Pendidikan Islam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beta lancarkan anugerah inovasi multimedia pendidikan Islam dan buku-buku terbitan terbaru serta merasmikan pameran pertandingan Reka Cipta kamera padat multimedia pendidikan Islam. Sempena convocation kedua College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Anugerah inovasi multimedia ini dihasratkan akan dapat menambah sumber pendidikan Islam di laman sesawang. Ia bertujuan untuk memberikan galakan ke arah penggunaan multimedia dengan setiap proses pengajaran dan pembelajaran di semua sekolah agama di negara ini. Pertandingan Mereka Cipta Cakrapadat Multimedia Pendidikan Islam merupakan satu persaingan dan keupayaan para guru agama profesional dalam mengharungi arus globalisasi ke arah menyemai pendidikan Islam yang sesuai. Melalui pendidikan ini juga akan dapat melahirkan murid yang berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Selain itu, beberapa inisiatif juga dilaksanakan oleh college ini ke arah mengorak langkah bagi memajukan penyelidikan dan penerbitannya di rantau ini, khususnya malah juga di peringkat antarabangsa amnya. Antaranya ialah penerbitan sebanyak 16 buah buku termasuk 4 buah monograf bersiri dan 2 buah prosiding. Kejayaan sebagai guru agama terlatih dan pegawai yang kreatif dan inovatif memerlukan peningkatan kemahiran dalam mempelajari ilmu-ilmu baru sesuai dengan zaman sains dan teknologi. Ini adalah bagi menyahut cabaran globalisasi yang semakin berkembang. Oleh itu, para graduan perlulah sentiasa menimba dan menggali ilmu pengetahuan yang mantap. Ini termasuklah mempelbagaikan pendidikan mereka bagi membimbing dan melahirkan bangsa yang bertakwa dan mempunyai iman yang kukuh. Dengan demikian, mereka akan dapat menjalani kehidupan dengan aman dan tentram, baik di dunia maupun di akhirat.